Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan masuk kepada bahagian kedua, bab pertama, di mana bahagian kedua ni kita akan bincangkan apakah itu yang didefinisikan sebagai had ralat, bagaimana kita nak kawal kita punya ralat, dan juga sedikit perbincangan tentang system of unit kita punya sistem, dan juga kita nak bincangkan bagaimana apa yang dipanggil sebagai piawaian dalam pengukuran. Apa yang dipanggil sebagai ralat yang dihadkan, ataupun limiting error. Limiting error ni adalah satu ralat yang dijamin pada satu-satu peranti peralatan pengukuran ataupun satu komponen. Sebagai contoh, sekiranya pada satu alatan pengukuran yang berbentuk skala, yang ada skala, kalau kita lihat di sini, kalau sini ada skala, katalah contoh daripada skala 0, skala 10 contoh skala 10, skala 100 sampai last ni adalah katalah skala 1000 contohnya. Jadi kalau kita ada bacaan menggunakan jarum di sini, akan ada satu yang kita panggil sebagai ralat yang dijamin ataupun yang telah dijamin pada peralatan tu berdasarkan dia punya bacaan daripada 0 sampai skala penuh, full scale. Full scale adalah bacaan yang paling maksimum, kita panggil sebagai full scale. Jadi dalam satu bacaan, ketepatan tu akan dijamin berdasarkan pada sesuatu percentage yang diambil daripada bacaan penuh. Sekiranya sebagai contoh, saya ambil bacaan ini contohnya, berkemungkinan kita punya pembuat peralatan ataupun pembuat kita punya measuring device ni akan garanti bahawa bacaan ini adalah 80% tepat, accurate. Ini adalah satu yang telah dijamin oleh kita punya pembuat peralatan. Ini kita panggil sebagai limiting error. Jadi kalau bacaan itu kurang daripada 80% tepat, berkemungkinan kita punya peralatan perlu tala semula, ataupun kita panggil sebagai kena buat calibration. Sebagai contoh, kita ada satu komponen, sebagai contoh satu komponen perintang di sini. Satu komponen perintang akan dijamin dia punya nilai pada nilai yang kita panggil pada nilai yang telah ditetapkan oleh pengeluar berdasarkan peratusan yang diberikan pada nilai yang telah dikadarkan. Sebagai contoh, satu perintang di sini, kalau kita biasa tengok perintang, ini perintang yang biasa kita akan ada lebih kurang 4 gelang di sini. Dan biasanya gelang yang ujung ni agak panjang sikit Jadi ini kita panggil sebagai A, B, C dan D. Ni akan ikut color code. Sebagai contoh, color yang pertama adalah color warna coklat, brown. Yang kedua warna merah, red. Yang ketiga yellow. Yang keempat ni adalah warna gold. Dalam perkadaran nilai perintang, kalau kita terjemah semula, bagaimana nilai perintang ni dibaca sebagai begini: AB kali 10 kuasa C tambah tolak D peratus. Kalau kita lihat di sini, D peratus ni adalah yang kita panggil sebagai limiting error ataupun guarantee error. Adalah ralat yang telah ditetapkan dia punya had ataupun ralat yang telah dijamin oleh pengeluar. Sebagai contoh, kita tengok balik nilai ini.
Jadi nilai ini adalah coklat. Coklat merujuk warna nilai 1. Red nilai 2. Ni bukan kali, hanya rapatkan saja, dikali dengan 10 kuasa C. 10 warna kuning adalah 4, tambah tolak D gold adalah 5%. Jadi kalau kita lihat di sini nilai perintang kita adalah 120 kilo ohm tambah tolak dengan 5%. Di mana 120 ni adalah kita panggil sebagai rated value, iaitu nilai yang dikadarkan, dan 5% adalah kita punya guaranteed error. Adalah yang 5% yang kita panggil sebagai guaranteed error ataupun limiting error. Jadi kita punya limiting error di sini adalah 5%, iaitu daripada 120K adalah 5% daripada itu adalah nilai dia punya julat. Okey, ini kita panggil sebagai guaranteed error. Ataupun ralat yang telah dijamin. Dan bagaimana jaminan itu? Jaminan itu tidak akan lebih daripada had 5%. Okay, sebagai contoh di sini, benda yang sama tapi dalam bentuk pernyataan sahaja. Sekiranya satu perintang diberikan nilai sebanyak 500 ohm tambah tolak 10%. Okey, 500 ohm tambah tolak 10%. Jadi 500 ohm daripada 10% adalah 50 ohm. Kalau kita ambil yang nilai yang ini, 500 kali dengan 10%, kita akan dapat lebih kurang 50 ohm. Jadi 500 tambah tolak 50 ohm. Ini kalau kita gunakan sebagai apa yang kita panggil hari itu adalah relative error. Yang ini adalah absolute error. Relative dalam bentuk peratusan, absolute error dalam bentuk nilai yang sama dengan nilai unit ataupun nilai yang sama dengan nilai yang dikadarkan. Kita panggil sebagai absolute error. Okey, jadi di sini kalau kita lihat nilai yang dikadarkan adalah 500. Kalau kita di sini kita tolak 50, ini kita tambah 50. Jadi julat perintang yang telah dijamin adalah 450. Yang ini adalah 550. Jadi nilai perintang boleh berada pada julat sinilah, 450 hingga 550. Ini kita panggil sebagai ralat yang telah ditetapkan ataupun telah dihadkan, ataupun juga kita panggil sebagai ralat yang telah dijamin oleh pengeluar. Dan ralat ini mestilah berada pada kita panggil piawaian penyimpangan. Maksud dia tak boleh lari daripada julat 10% inilah, tak boleh lari daripada julat 10% ini. Kalau lari, itu maksudnya kita punya komponen itu telah rosak ataupun tidak boleh diguna pakai lagi. Ini kita panggil sebagai limiting error, ya. Limiting error ataupun yang ini adalah guaranteed error. Jadi kita akan lihat kepada contoh keempat, di mana dalam contoh ini voltmeter ni ada skala daripada 0 sampai
150. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, kita punya full scale Fs adalah full scale adalah pada 150 volt. Okay, skala dia dari 0 sampai 150. Dan voltmeter ini adalah dijamin dia punya ketepatan pada 1%. 1% ini merujuk kepada full scale reading. Okay, bermaksud full scale reading adalah bacaan penuh. Itu bacaan penuh kita full scale reading di sini adalah pada 150. Okay, jadi pada 150 akan ada yang kita panggil sebagai jaminan ketepatan pada 1%. Okay, jadi dia punya bacaan tu adalah pada 99% tepat. Jadi sekiranya satu bacaan yang kita terima, yang kita baca adalah pada 83 volt. Okay, jadi kita kena kira berapakah dia punya limiting error dalam bentuk peratusan. Okay, kalau tak jelas macam ni, kita ada satu skala kita adalah 0 sampailah 150. Okay, dan jarum ini berada pada kawasan sini, dan bacaan di sini adalah pada bacaan 83 volt. Ni pada volt ya. 0 sampai 150 volt, dan bacaan ni adalah pada 83 volt. Jadi kita nak kira berapakah dia punya peratusan limiting error. Kalau pada 150, dia punya guaranteed accuracy adalah pada 1%. Ialah guaranteed accuracy ataupun ketepatan yang telah dijamin. Jadi kalau pada skala 83, berapakah dia punya ketepatan? Okey, jadi kalau kita tengok kepada kita punya 1% daripada kita punya bacaan 150, itu adalah pada 1/100 kali dengan 150. Jadi kita akan dapat lebih kurang pada inilah pada 1.5 volt. Okey, jadi 0.1 merujuk kepada 1% dikalikan dengan 150, ni kita punya full scale. Jadi kita akan dapat pada dia punya magnitude adalah pada 1.5 volt. Okay, apa yang bermaksud 1.5 volt ni? Kalau pada 150 volt, okay, kalau kita baca pada 150, bacaan sebenar dalam campur tolak, jadi bacaan sebenar mungkin berada pada julat 140 8.5 ataupun paling tinggi adalah pada 151.5 berkemungkinan. Okey, itulah guaranteed, sama ada dia akan berada pada julat pada bacaan 148.5 ataupun 151.5 pada full scale. Ni kita punya ketepatan. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya bacaan sekarang di sini adalah pada 83 volt di sini 83. Jadi berapakah dia peratusan? Peratusan ketepatan ataupun peratusan ketepatan yang voltmeter ni boleh baca. Jadi kita akan tengok kepada dia punya nisbah yang kita panggil sebagai magnitude limiting error, iaitu pada 1.5 yang dah kita kira awal tadi, 1.5 kali dengan 83 yang kita dah baca tadi, kali dengan 100, kita akan dapat lebih kurang pada 1.81%. Jadi sekiranya bacaan kita pada 150 ini dijamin pada 1%,
Jadi 83% bacaan ini dijamin benar adalah pada 101.81%. Okey, jadi kalau lagi rendah bacaan kita ni, lagi rendah bacaan kita sini, jadi bacaan ini akan lagi peratusan ni akan lagi tinggi. Jadi peratusan ni lagi tinggi maksud accurate tu lebih tidak accurate lah sebenarnya. Kalau kata pada bacaan 10 volt di sini, kalau bacaan pada 10 volt ni, jadi 10 dibagikan dengan 10 minta maaf 1.5 dibagikan dengan 10, okey, 1.5 dibagi 10 kali 100 dapatlah berapa? 15%. Dijamin dia punya ketepatan. Dia julat yang dia mungkin boleh deviate antara 85%. Okey. Jadi sekiranya nilai voltan yang diukur tu adalah lebih rendah. Ini saya dah bincangkan tadi. Kita ambil pada 15 pada berapa tadi? Pada 10 volt Jadi 10 volt tadi kita dah kira tadi. 10 volt tadi kita dah kira adalah pada 15%. Okey, 83 volt pada 1.81%. Dan pada full scale 150 volt adalah pada 1%. Dan kalau kita lihat pada voltan yang pertengahan daripada apa yang saya bagi contoh ini, iaitu voltan yang di sini, iaitu voltan pada 30 volt. Okey. Magnitude masih sama, 1.5 bagi 30 kali 100 dapat 5%. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, pada nilai berapa? Pada nilai 30, accuracy yang dijamin adalah pada 5%. Jadi lagi rendah kita punya bacaan, lagi tinggi dia punya jaminan accuracy. Kalau lagi tinggi jaminan accuracy, nilai ketepatan tu lagi kurang tepat. Okey. Ini saya cakap tadi, kalau 1%, kalau bacaan tu pada 150 full scale, mungkin dia betul bacaan sebenar tu adalah antara 148 hingga 0.5 hingga 151.5. Itu mungkin bacaan yang sebenarnya lah, kerana kita ada limiting error. Jadi kalau 30%, 30 volt, berapakah dia punya bacaan yang mungkin bacaan sebenar dia? Okay, jadi kalau 30 kali 5 per 100, berkemungkinan itu adalah nilai. Okay, kalau kita tengok 10% adalah 3 volt. Kalau 5% adalah 1.5. Okey. Di bacaan di sini mungkin antara 28.5 sehingga 31.5. Berkemungkinan berada dalam julat ini. Kalau kita tengok ada scale sini, katalah scale ini adalah scale pada 30. Bacaan betul 30, mungkin nilai sebenar dia antara 28.5 hingga 31.5. Dan kita punya guaranteed error tu dia akan meningkat berbanding dengan bacaan kalau berada pada skala penuh. Kepada kalian dan juga bagaimana kita nak mengawal ataupun kita nak mengawal kita punya dalat. Jadi untuk kawalan alat, biasanya kita akan gunakan analisis secara statistik. Dalam statistik dia banyak ada banyak terma yang kita boleh gunakan, ada banyak analisis yang kita boleh gunakan lah. Jadi analisis secara statistik ni adalah penting untuk data-data pengukuran, kerana dia membenarkan
kita buat analisis untuk menentukan benda yang kurang pasti pada kita punya hasil uji kaji. Jadi untuk memastikan bahawa kita punya keputusan adalah valid, adalah sah, biasanya kita akan buat ulangan pada kita punya pengukuran. Dan untuk membuat satu analisis, biasanya kita perlukan bilangan ataupun bilangan pengukuran yang banyak lah. Biasanya kita akan buat berulang kali lah. Kalau katalah kita ambil satu data measurement ni kena buat banyak kali, dan daripada situ kita akan buat dia punya analisis sama ada. Analisis itu adalah untuk mengurangkan, sebenarnya analisis secara statistik ni lah untuk mengurangkan kita punya ralat. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya systematic error ni biasanya perlu lebih kecil daripada random error. Jadi kalau kita tengok apakah systematic error, kita dah belajar sebelum ni, ada dua bahagian. Satu disebabkan oleh kita punya instrumen, ralat yang disebabkan oleh kita punya peralatan. Dua adalah daripada segi yang disebabkan oleh kita punya persekitaran, environment. Okay, jadi dua ralat ni adalah ralat yang kita boleh kawal, dan ralat sistematik ni perlu lebih rendah kalau dibandingkan dengan ralat random. Ralat random biasanya kita tak tahu kita punya punca, sebab tu kita tak boleh nak kawal. Okey, inilah penting supaya kita punya data tu lebih dipercayai, kerana dalam satu analisis secara statistik ada benda yang kita tak boleh nak buang. Kalau kita ambil, katalah bacaan terlalu jauh berbeza, dan kita ambil dia punya data tu agak sedikit, jadi kita punya yang kita panggil sebagai deviation dan penyimpangan tu agak besar. Jadi apa yang kita boleh kawal di sini adalah kita punya instrumen, dan kita punya environment. Kita bekerja untuk mengambil data-data yang diperlukan berbandingkan dengan random peralat yang rawak yang kita tak boleh kawal pun. Jadi untuk mengawal ralat ni, kita ada beberapa kaedah lah. Jadi kaedah yang lebih terkenal, lebih popular, ada 4. Jadi kita akan bincangkan 4 kaedah bagaimana kita nak mengawal ralat. Jadi kaedah yang pertama, kita gunakan arithmetic mean ataupun purata arithmetic. Ini adalah satu pengiraan di mana kaedah ni yang adalah kaedah yang paling sering kita guna pakai. Jadi bagaimana nak cari purata? Purata akan diambil berdasarkan pembolehubah yang kita ukur. Sebagai contoh, kalau kita ukur perintang, yang sama tu banyak kali, berkemungkinan dia akan dapat bacaan yang berbeza, berkemungkinan berdasarkan kita punya peralatan. Jadi kita akan ambil satu pembolehubah yang kita akan ukur, kita measure, dan kita akan tengok dia punya berapakah dia punya bilangan, dan dari situ kita boleh ambil dia punya purata lah. Jadi purata dia, kalau kita tengok di sini, adalah bilangan bacaan yang kita ambil n dibahagikan dengan bilangan bacaan yang kita ambil xn ni dibahagikan dengan bilangan ulangan yang kita buat. Jadi kalau ada satu perintang kita ukur 10 kali, bacaan pertama sampai bacaan ke-10 kita bagikan dengan dia punya jumlah bacaan, iaitu 10. Jadi ini merupakan satu kaedah yang kita panggil sebagai anggaran yang paling baik sekiranya bacaan yang kita ambil tu banyak. Ini purata adalah sesuai kalau bacaan tu adalah banyak, very large, maksudnya banyak, sama nilai tetapi banyak kali. Iaitu kalau kita ambil satu bacaan perintang, kita akan ambil banyak kali lah. Biasanya kalau dalam statistik ni, banyak tu dikira lebih daripada 30.
Okey, jadi kaedah yang kedua adalah deviation from mean, maksudnya penyimpangan ataupun bagaimana ia tersasar daripada dia punya nilai purata. Ia merupakan beza antara yang pertama, observed value, dan juga nilai purata. Okay, jadi kita akan ada dua nilai, iaitu nilai yang kita lihat dan dia punya purata. Ini juga dipanggil sebagai measured value, nilai yang kita ambil. Okay, dan juga dia punya purata. Okay, jadi kalau kita ada kita ada 10 bacaan, maksudnya dia akan ada 10 penyimpangan daripada purata. Nanti kita akan tengok dalam contoh atau contoh supaya dia lebih jelas. Jadi deviation yang pertama, penyimpangan yang pertama kita panggil D1, dan dan bacaan pertama kita panggil X1. Okey. Jadi bacaan pertama kita panggil ni sebagai X1, bacaan pertama. Bacaan kedua kita panggil sebagai X2. Deviation pertama, maksudnya penyimpangan daripada purata yang pertama, berdasarkan bacaan pertama kita panggil D1. Penyimpangan ataupun apa yang tersasar daripada mean daripada bacaan yang kedua kita panggil D2, dan seterusnya lah. Jadi bagaimana satu penyimpangan ataupun nilai itu tersasar daripada kita punya purata dinyatakan dalam persamaan dn sama dengan xn tolak x bar, di mana x bar ni adalah kita punya mean, kita punya purata. Jadi kalau ada 10 bacaan, kita akan ada 10 jenis deviation. Ini adalah purata, kita punya tadi purata, kita punya mean. Dan penyimpangan ni ataupun nilai yang tersasar boleh jadi sama ada nilai positif, boleh jadi nilai positif, ini boleh jadi nilai positif, ataupun boleh jadi nilai negatif. Dan jumlah keseluruhan kita punya deviation mestilah kosong. Okey. Jadi kalau ada 10 bacaan D1 sampai D10, D1 tambah D2 dan seterusnya mestilah 10. Dan kalau kita lihat di sini, sum of dn daripada ini bukan dn, sum of di I itu daripada nilai 1 sampailah nilai n, nilai yang terakhir. I ni daripada nilai 1 sampailah nilai n, mestilah nilai dia adalah kosong. Itu dipanggil sebagai penyimpangan daripada nilai purata, ataupun dikenali sebagai deviation from the mean. Untuk kaedah ketiga, kita akan ambil dia punya purata daripada penyimpangan tadi, iaitu ataupun dikenali sebagai average of deviation. Jadi penyimpangan ataupun penyimpangan purata ini menunjukkan bagaimana satu instrumen tu dikategorikan sebagai instrumen yang jitu ataupun tidak. Apa maksud jitu? Apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okay, jadi ialah penanda aras. Average of deviation, penanda aras, menunjukkan bahawa satu instrumen ni yang kita gunakan,
sama ada dia jitu atau tidak. Dia akan tengok dia punya level of precision, sama ada precision tu yang paling elok ataupun yang tidak, yang kurang baik. Okay, apa yang maksudkan dengan precision? Kita ulang semula. Precision ni merujuk kepada ulangan bacaan. Repetition of reading. Okay, ulangan bacaan. Dan setiap bacaan yang kita ulang tu memberikan deviation yang paling kecil. Dan setiap bacaan yang kita ulang memberikan smallest deviation. Maksudnya kalau bacaan pertama tu kita baca dapatlah 100, bacaan kedua 100.1, bacaan ketiga 100. Dia tak jauh beza. Maksud kalau kita ulang banyak kali, bacaan yang kita dapat tu hampir sama, dan kalau ada perbezaan pun kecil. Itu kita panggil sebagai precision. Itulah yang kita panggil sebagai kejituan. Kejituan. Jadi kalau kita lihat average of deviation, kalau kita tengok deviation from the mean tadi, kalau kita tengok yang contoh kedua tadi, jumlah penyimpangan ni, deviation ni mestilah kosong. Tetapi kalau untuk standard deviation, dia boleh kosong dan juga boleh bukan nilai kosong. Kerana apa? Kerana nilai yang kita ambil adalah nilai mutlak. Okay? Absolute value of deviation, maksud nilai-nilai mutlak. Tadi kalau kita tengok deviation yang pertama sampai deviation KN tu, dia boleh jadi positif ataupun negatif. Tapi untuk standard deviation, average deviationnya ni, kita akan ambil nilai mutlak sahaja, iaitu nilai positif, dan kita akan campurkan. Dan kalau kita dapat nilai average of deviation ni, dia akan menjadi penanda aras sama ada kita punya peralatan ni jitu ataupun tidak. Okey. Dan dia punya kesimpulannya, maksudnya kalau instrumen ataupun peralatan yang mempunyai kejituan yang tinggi, mestilah mempunyai average deviation yang agak rendah. Okey. Jadi kalau average deviation dia tinggi, bermaksud kita punya peralatan tu kurang jitu. Dan bagaimana dia formulakan, iaitu DAV ni adalah deviation of average, sama dengan 1/n adalah nisbah nilai setiap deviation mutlak terhadap nilai bacaan yang kita ambil. Okay, jadi kalau ada 10 bacaan, D ni kan ada D1 sampai D10, dan kemudian kita bahagikan dengan jumlah bacaan yang kita ambil, iaitu 10 kali. Kaedah yang terakhir adalah standard deviation ataupun penyimpangan piawai. Satu standard deviation yang mempunyai nilai yang tidak terhad, infinity, ditakrifkan sebagai punca kuasa 2 jumlah setiap individu division, kemudian dibagikan dengan bilangan bacaan kita. Jadi standard deviation disimbolkan sebagai sigma kecil, sigma sama dengan punca kuasa 2 dn kuasa 2. Dn adalah kita punya deviation untuk setiap bacaan, dikuasa 2kan, kemudian kita bahagikan dengan nilai jumlah bacaan yang kita ambil. Jadi persamaan ini sesuai digunakan sekiranya nilai n ni, nilai bacaan kita ambil lebih besar daripada 30. Okey, bagaimana pula kalau bacaan kita
kurang daripada 30. Jadi kalau untuk n yang kurang daripada 30, kita punya standard deviation ataupun kita punya sigma masih sama, menggunakan persamaan yang sama, iaitu d n kuasa 2 dibagikan dengan n tolak 1. Ini adalah untuk mengurangkan kita punya yang kita panggil sebagai ralat. Nak kurangkan ralat dan nak menjadikan kita punya keputusan tu lebih efektif dan lebih dipercayai. Jadi item yang terakhir adalah precision of measurement, di mana precision of measurement ni adalah kita punya kejituan, kita punya ukuran, dan ukuran ini merujuk kepada aras kestabilan kita punya ukuran, di mana kalau kita lihat pada definisi kejituan itu sendiri adalah bacaan. Kalau kita ambil berulang-ulang, dia akan menghasilkan bacaan yang hampir sama. Dan di sini kalau kita lihat, sekiranya kita ada bilangan bacaan yang kita ambil, katakanlah kita ambil bacaan kita 5 kali, x1, x2, x3, x4, x5, di mana pada nilai ini yang kita boleh jadikan sebagai aras ataupun benchmark ataupun kayu ukur untuk kita punya nilai kejituan adalah nilai purata. Itu kat sinilah kita punya x bar. Inilah kita punya tanda aras, bahawa kalau kita ulang-ulang, nilai itu tidak jauh beza daripada nilai purata. Sebagai contoh, katalah x1 kita ambil nilai 10.2, x2 10.3, x3 10.1, x4 adalah 10.25, x5 10.3 juga. Okey, jadi precision of measurement di sini adalah bergantung kepada nilai bacaan yang kita ambil, sama nilai itu adalah x1 ataupun nilai x5. Dan kalau kita lihat definisi di sini adalah 1 terhadap 1 tolak sini. 1 ni kalau kita lihat balik pada relative error ni merujuk pada nilai ideal, iaitu pada nilai 100%. Dan kalau kita lihat yang di sebelah ini merujuk kepada relative error. Ini merujuk pada relative error. Tapi relative error di sini merujuk kepada nilai, bukan nilai ukuran. Tidak, itu adalah nilai purata. Kerana nilai purata itu dianggap sebagai satu nilai tanda aras nilai kejituan. Jadi kalau kita tengok di sini, relative error kita adalah perbezaan relatif antara kita punya data kita terhadap kita punya nilai purata. Jadi precision of measurement merujuk kepada nilai ideal, beza nilai ideal terhadap beza relatif data yang kita ambil sekarang terhadap nilai purata. Okay, kita akan tengok satu contoh, di mana contoh ini ada 5 bacaan. X1 adalah 49.7, x2 50.1, x3 50.2, x4 49.6, x5 adalah 49.7. Jadi kita nak cari beberapa perkiraan di sini, iaitu yang pertama adalah arithmetic mean, yang kedua deviation of each value, setiap kita punya ni kita nak cari purata. Okey, nak cari purata je. Yang ni kita nak cari deviation untuk setiap nilai, nak cari penyimpangan. Yang ketiga kita nak cari algebraic sum of each deviation,
Kalau kita lihat daripada teori, ini sepatutnya nilai dia adalah kosong. Sepatutnya lah yang kita dapat. Kemudian kita nak cari nilai purata setiap penyimpangan tu ataupun average deviation, dan akhir sekali kita nak cari standard deviation, iaitu sigma. Jadi soalan pertama kita nak mencari purata. Dan purata kalau kita lihat dia punya formula yang digunakan adalah X bar sama dengan jumlah setiap bacaan xi, I ni daripada 1 sampai n dibagikan dengan dia punya bilangan bacaan, iaitu n. Okay, jadi kalau kita lihat kepada kita punya data, pada data kita ada 5 ada 5. Jadi adalah x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5 dibagikan dengan bilangan baca yang kita ambil lah, iaitu 5. Jadi x1 adalah 49.7, x2 50.1, x3 50.2, x4 49.6, x5 49.7. Jadi kita ada 5 bacaan, kita bagikan ni dengan 5. Jadi kita akan dapat lebih kurang pada nilai 49.86. Itulah kita punya purata yang kita dapat bacaan daripada 5 bacaan yang kita dah masukkan tadi. Jadi kalau kita lihat deviation of each value, jadi kita tengok dulu nilai purata yang kita dapat tadi adalah X bar adalah pada 49.86, dan deviation untuk setiap satu bacaan ditarifkan sebagai dn. Deviation yang pertama adalah x n ditolak dengan x bar. Jadi setiap bacaan ada dia punya deviation sendiri, ada dia punya penyimpangan daripada nilai purata setiap satu. Jadi kalau ada 5 nilai, dia akan ada 5 deviation. Jadi D1 adalah x1 tolak x bar, di mana ini adalah 49.7. Ini bacaan kita untuk x1 tolak 49.86. Kita akan dapat lebih kurang pada minus 0.16. Untuk D2, division kedua adalah x2 tolak dengan x bar 50.1 tolak dengan 49.86. Kita akan dapat pada nilai 0.24. D3 adalah x3 tolak x bar. Ini adalah bacaan x3 kita adalah 50.2 tolak dengan purata kita adalah 49.86. Jadi kita akan dapat pada 0.34. Di division keempat, D4 adalah x4 tolak x bar
S4 kita adalah pada 49,6 tolak 49,86. Jadi kita akan dapat pada negatif 0.26. Dan D5 adalah X5 tolak dengan X bar. Ini kita akan dapat pada 49,7 tolak dengan kita punya purata, iaitu pada 49.86, kita akan dapat pada negatif 0.16. Jadi kalau ada 5 bacaan, kita akan ada 5 deviation. Jadi kita tengok dia punya nilai deviation tadi. Sepatutnya kita akan dapat nilai kosong lah. Okay, betul tak? Jadi kita tengok di total kita, deviation total adalah sum of D and DI, I daripada 1 sampai ke N, iaitu D1 tambah D2 tambah D3 tambah dengan D4 tambah dengan D5. Dapat D1 lah minus 0.6, D2 0.24, D3 0.34, D4 minus 0.26, D5 adalah minus 0.16. Hasilnya kita akan dapat pada nilai kosong. Okay, average of deviation. Jadi kalau kita nak tengok dia punya nilai purata, apa yang berbeza daripada deviation of deviation yang pada soalan ketiga tadi. Di sini kita gunakan nilai deviation yang mutlak, iaitu DAV, deviation of average of deviation, purata nilai deviation tadi. Kita akan ambil nilai mutlak, iaitu 1/n jumlah I daripada 1 sampailah N, dan kita ambil nilai mutlak D I. Nilai negatif pun akan jadi nilai positif nantilah kalau kita jadikan nilai mutlak. Jadi kita akan dapat 1/n, okay, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5. Okey. Jadi nilai yang kita dapat adalah 1/5 negatif 0.16 0.24, D3 adalah 0.34, dan ini kita boleh dapat nilai sama ada nilai kosong ataupun nilai bukan kosong. 0.26 tambah negatif 0.16. Jadi kita akan dapat pada nilai 1.16 dibahagikan dengan 5, iaitu kita akan dapat nilai purata penyimpangan ni ataupun average of deviation pada nilai 0.232.
Okey, standard of deviation untuk soalan terakhir, iaitu sigma kita. Ini ditarifkan oleh satu sigma kecil dn kuasa 2. Setiap nilai deviation kita dibagikan dengan n. Kemudian kita punca kuasa 2 kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada x1, kita ada x2, kita ada x3, kita ada x4, kita ada x5. Dan nilai bacaan kita di sini adalah 5 bacaan. Jadi untuk persamaan ini, dia sesuai untuk nilai n yang lebih besar daripada 30. Okey, jadi kalau n kita kurang daripada 30, apa yang jadi? Kita akan kurangkan nilai n tadi. Maksudnya, pembahagi bawah tu, sigma kita jadikan n tolak 1. Jadi sigma kita yang kita akan gunakan nanti, sigma adalah dn kuasa 2 dibahagikan dengan n tolak 1, kemudian kita punca kuasa 2 kan. Kerana apa? Kerana nilai ni adalah kurang daripada 30. Nilai 5 dan kurang daripada 30 untuk mengurangkan dia punya ralat lah. Jadi sigma kita adalah D1 kuasa 2 tambah D2 kuasa 2 tambah D3 kuasa 2 tambah D4 kuasa 2 tambah D5 kuasa 2. Kemudian kita bagikan dengan 5 tolak 1. Di mana 5 ni adalah n, tolak 1 dapat 4 lah. Okey, jadi kita akan dapat pada negatif 0.16 kuasa 2 tambah 0.24 kuasa 2 tambah 0.34 kuasa 2 tambah negatif 0.26 kuasa 2 tambah negatif 0.16 kuasa 2. Kemudian dibagikan dengan 4 lah tadi. 5/1 dapat 4. Kemudian kita punca kuasa 2 kan keseluruhannya. Jadi kita akan dapat nilai ini pada 0.292 per 4 punca kuasa 2. Ini kita akan dapat pada 0.27. Jadi untuk yang terakhir, kita akan cari nilai kejituan pada ukuran ketiga. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat kita punya nilai purata, X bar kita adalah pada 49.86, di mana bacaan ketiga kita merujuk kepada nilai 50.2. Jadi bagaimana kita nak dapat kejituan ukuran kita pada ukuran yang ketiga? Ini sebenarnya adalah beza antara nilai ideal dengan relative error terhadap bacaan ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan gunakan formula ini, 1 tolak nilai mutlak X3 terhadap nilai purata dibahagikan dengan nilai purata. Jadi kalau third measurement kita pakai X3 lah, kalau fourth measurement kita pakai X4. Jadi
Yang kita dapat adalah 1. Ditolakkan dengan beza kita tadi, iaitu 50.2, dengan bezakan dengan nilai mutlak kita, dengan nilai purata kita 49.86, dibagikan dengan nilai purata kita tadi 49.86. Jadi sini kita akan dapat nilai pada 0.99318. Jadi nilai X3 ni sebenarnya dia hampir, kalau kita ulang balik, sebenarnya kalau kita buat ulangan daripada X1 sampai X5, okay, nilai X3 tu dia adalah 0.99318 daripada nilai reference kejituan, iaitu nilai dia menghampiri nilai kejituan, iaitu pada nilai 99.318%. Okey. Jadi dia beza antara nilai G2 dan nilai X3 tadi adalah tidak begitu jauh lah. Jadi ini adalah kita panggil sebagai relative error terhadap nilai X3 kita tadi dan juga nilai purata. SI diambil daripada terjemahan satu badan antarabangsa di Perancis, iaitu yang dinamakan sebagai satu International System of Unit, di mana unit-unit yang kita gunakan dalam kita punya pengukuran dipiawaikan, distandardkan dalam sistem metrik. Jadi kita ada 7 elemen yang utama. Okey. Yang pertama ni adalah bagaimana kita nak mengukur masa. Ini yang pertama yang disimbolkan sebagai satu huruf S, inilah untuk mengukur masa, time. Dan time ni kita ukur, masa ni kita ukur dalam saat ataupun dalam second. Okay, yang kedua adalah ini, jarak. Ini untuk mengukur jarak ataupun panjang. Okay, dan unit yang digunakan adalah dalam unit meter ataupun disimbolkan sebagai satu dengan huruf M kecil, unit meter. Okay, yang ketiga adalah unit berat di SIM, mass, yang disimbolkan dalam kg, dalam kilo dan gram. Dan kilogram. Okey. Kilo dan gram. Okey, yang keempat adalah yang disimbolkan dalam huruf CD. Sebenarnya CD ni yang nombor 7 Nombor 4 adalah yang ini. Okey, nombor 4 di sini. Nombor 4 adalah untuk mengukur electric current. Yang disimbolkan sebagai huruf A besar. Dan unit ni adalah unit ampere. Yang kelima, yang disimbolkan satu huruf K besar, adalah suhu. Tapi lebih tepatnya kita panggil sebagai thermodynamic
temperature. Jadi untuk unit metrik suhu kita akan ukur dalam unit Kelvin. Ataupun secara ringkas ni ditulis dalam huruf K besar, Kelvin, unit Kelvin. Okey, yang keenam di sini yang disimbolkan sebagai mol, MOL, merujuk kepada bahan. Okey, amount of substance yang dipanggil sebagai mol. Mol, M-O-L-E, mol. Nampak dipanggil sebagai mol. Ini merujuk kepada bilangan dalam bahan, amount of substance. Dan yang terakhir di sini adalah yang disimbolkan sebagai CD, merujuk kepada apa yang kita nak ukur. Kita nak ukur luminous intensity. Okey, berapa cerah dia punya kecahayaan. Dan CD ni adalah unit yang kita panggil sebagai kandela. Okey, sebagai ringkasnya adalah berbanyak lilin yang satu lilin dia akan anggap sebagai satu kandela. Okey, satu cahaya lilin tu dia akan ukur berapa kecerahan cahaya. Okay, dan kalau kita lihat kepada unit SI ni, dia ada 20 prefix. Ini adalah nilai kita panggil rujukan, reference. Yang rujukan 1000 dalam unit per 10. Atas ni ada untuk nilai yang meningkat naik 10. Nilai ni ada 10. Deka, hekto, kilo, mega, sampailah yota. Dan bawah ni juga untuk nilai negatif ada nilai 10 prefix. Jadi dia ada 20, lebih kurang 20 prefix, daripada desi sampailah yokto. Jadi untuk elektrik dan elektronik, untuk elektronik lebih jelas, yang untuk dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik kita akan biasa sampai tera saja sini untuk plus, dan yang untuk minus biasa sampai femto biasanya lah. Kita akan exceed sampailah peta atau yota, jarang sekali. Dan untuk calculation pun jarang sampai tera ataupun jarang sampailah femto. Biasa paling rendah pun kita akan pergi pada nano, yang paling tinggi pun pergi pada giga. Okay, dan kalau lihat kepada dia punya kenaikan, setiap satu kenaikan nilai daripada deka sampai okto. Okay, kalau tengok dua kenaikan pertama, dia naik satu-satu, 10.00, 10.01, 10.02. Selepas 10.02, 10.03, lepas 10.03 dia akan naik 3 kali. Ini dia akan naik 3, ini pun dia akan naik 3. Mula-mula je dia akan naik 1. Yang bawah ni pun lebih kurang sama lah. Dia akan naik 1-1. Yang ni dia akan tambah berkurang 1. Ni pun dia akan berkurang 1. Dia punya punca kuasa di sini. Lepas punca kuasa -3, dia akan naik daripada -3 pergi -6, dan seterusnya lah. Dia akan naik 3 dan 3 sampailah habis.
Piawaian pengukuran kita boleh bagikan kepada 4, iaitu yang pertama adalah international standard ataupun piawaian antarabangsa. Yang kedua adalah primary standard ataupun piawaian yang utama. Yang ketiga, piawaian sekunder ataupun secondary standard. Yang keempat adalah working standard. Jadi kalau kita tengok hierarki ni, yang satu ni yang paling tinggi lah. International standard ni adalah satu rujukan utama yang merujuk kepada piawaian-piawaian yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, working standard akan merujuk kepada secondary standard. Secondary standard akan merujuk kepada primary standard. Primary standard akan merujuk kepada international standard. Jadi international standard ni adalah piawaian yang paling tahap yang tertinggi sekali. Jadi piawaian antarabangsa adalah tertakluk kepada perjanjian antarabangsa dan ia mewakili unit ukuran untuk memastikan ketepatan ukuran yang paling hampir yang boleh dikeluarkan oleh pengeluar dengan menggunakan teknologi ukuran yang sedia ada. Maksudnya teknologi ukuran terkini lah, bukan teknologi ukuran yang sebelumnya. Jadi kalau kita tengok, standard ni akan berubah berdasarkan teknologi ukuran terkini. Ia dinilai secara berkala dan akan disemak berdasarkan syarat pengukuran unit-unit utama ataupun unit-unit fundamental. Jadi kita dah bincangkan tadi sebelum ni, unit-unit fundamental ada 7 unit. Okay, daripada masa sampailah kandela, daripada second time sampailah kandela untuk luminous intensity. Jadi piawaian ini akan diselenggara ataupun akan dipantau oleh satu badan, iaitu International Bureau of Weights and Measurement, dan ia tidak boleh dan nilai-nilai ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang biasa untuk perbandingan. Jadi international standard ni biasanya digunakan oleh badan-badan tertentu. Piawaian yang kedua adalah piawaian utama ataupun primary standard. Ia akan diselenggara oleh National Standard Laboratories. Tidak semestinya pada satu negara itu ada dia punya makmal piawaian kebangsaan di sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat di Malaysia ni, MS tu adalah bukan National Standard, tu adalah sebenarnya bukan National Standard Laboratories. Itu hanyalah piawaian Malaysia untuk sesuatu barang. Okay, sebagai contoh, kalau kita lihat di region ni, dekat Taiwan ada satu National Standard Laboratories, di mana untuk National Standard Laboratories ni, ia akan ada ataupun akan mengendalikan unit-unit asas. Iaitu unit asas kita adalah 7 unit asas yang kita nak buat perbandingan piawaian pengukuran kita. Okay? Sama juga fundamental units, ada 7 unit yang kita telah bincangkan, daripada satu masa sampailah yang ketujuh, dia punya kandela untuk luminosity. Dan dalam National Standard Laboratories juga, dia ada, selain daripada unit-unit asas ni, 7 unit asas, dia ada juga unit-unit terbitan ni, daripada unit mechanical ataupun unit electrical. Jadi ada unit electrical yang bukan unit standard, bukan ampere. Sebagai contoh, unit terbitan, kalau kita tengok dalam fundamental unit, dalam electrical, dia akan hanya ada nilai arus
Okey. Jadi kan hanya ada perbandingan untuk satu unit, iaitu ampere. Ini untuk unit electrical current. Okey, jadi bagaimana kita nak menentu ukurkan, katalah kita nak bandingkan ataupun kita nak buat perbandingan unit volt. Bagaimana? Di mana unit volt ni adalah unit terbitan, unit terbitan daripada unit asas. Itu kita panggil sebagai unit terbitan daripada unit mekanikal ataupun unit electrical. Dan biasanya ia adalah ditentu ukurkan ataupun dikalibrate secara bersendirian terhadap nilai-nilai ukuran yang mutlak, iaitu ukuran 7 tadilah, 7 fundamental, 7 unit asas dan juga unit-unit terbitan di setiap national laboratory. Jadi kalau region tu ada 5, dia akan buat setiap region tu dia akan buat dia punya penentu ukuran tu ataupun buat calibration tu sendiri. Dan setiap keputusan daripada dia punya penentu ukuran akan dibandingkan dengan national laboratory yang lain, dan perbandingan ini akan menjurus kepada nilai-nilai purata yang membentuk piawaian utama ataupun primary standard. Jadi tujuan utama primary standard ni lah untuk pengesahan dan juga untuk penentu ukuran, untuk calibration bagi standard ataupun piawaian sekunder. Piawaian yang ketiga adalah secondary standard, iaitu piawaian sekunder, di mana piawaian ini menjadi rujukan asas yang diguna pakai pada industri ataupun pada makmal pengukuran di industri, dan ia biasanya disenggara oleh industri yang terlibat dan disemak atau dibandingkan di tempat itu sendiri. Ataupun kalau kita lihat pada primary standard, dia tak semestinya satu negara tu ada primary standard, disemak dalam negara tu sendiri berdasarkan satu piawaian rujukan. Dan piawaian ini biasanya akan ditentu ukurkan, calibrated, dan dia akan dibandingkan dengan piawaian utama primary standard di NSL, National Standard Laboratory, secara berkala. Dan tujuan secondary standard ni adalah untuk mengeluarkan sijil terhadap nilai-nilai yang disemak, nilai-nilai yang telah ditentukan berdasarkan piawaian utama. Piawaian yang terakhir adalah working standard ataupun piawaian kerja, di mana working standard ni merupakan alatan utama di makmal-makmal pengukuran. Dan biasanya working standard ini digunakan untuk menyemak dan untuk buat kalibrasi ataupun buat penentu ukuran peralatan ataupun instrumen yang berada di makmal-makmal umum. Dan semakan ataupun kalibrasi inilah untuk menentu ukurkan dia punya kejituan, kemudian dia punya performance, bagaimana dia punya tindak balas, adakah tindak balas tu cepat, lambat, ataupun untuk membuat perbandingan pengukuran di industri. Dan kalau kita lihat bahawa working standard ni rangkumannya lebih besar kerana dia melibatkan
piawaian kerja di industri. Kalau kita lihat kepada hierarki yang utama adalah international, yang paling besar. Dan untuk kita panggil capaian piawaian international ni agak sukar bagi orang-orang biasa. Kemudian diikuti oleh satu primary standard. Primary standard kalau kita lihat tak semestinya satu negara tu ada dia punya makmal ataupun piawaian primary dia sendiri. Tidak semestinya, mungkin satu region akan ada satu atau dua. Maksudnya dalam Asia ni mungkin ada beberapa makmal yang menentu ukurkan dia punya primary standard. Secondary standard biasanya dia akan dilakukan dalam negara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah working standard. Di mana working standard ni adalah kita panggil sebagai penggunaan yang lebih besar kerana dia melibatkan aplikasi di industri. Secara hierarkinya, international ni adalah yang paling tinggi kalau ikut hierarki. Kalau ikut penggunaan, usage, penggunaan working standard lebih banyak digunakan di industri, ikuti oleh secondary, primary dan juga international. Jadi piawaian international adalah sebagai rujukan yang paling jitu ataupun yang paling hampir kepada nilai sebenar, di mana working standard ni nilai yang digunakan ada kita panggil tolerance, ada dia punya julat tertentu, kerana ia bergantung kepada jenis industri yang terlibat. Mungkin working standard satu industri yang agak besar, mungkin dia punya precision mungkin tidak perlu terlalu jitu. Kalau terlalu jitu dia akan menyusahkan kita punya kita nak buat dia punya production. Okey, jadi setakat ni saja untuk kuliah kita pada bab pertama. Okey, jangan lupa selepas bab pertama part 2 akan ada kuis ni, kuis pertama. Kuis, dan tolong lihat kuis di bahagian assessment, di mana ni ada dia punya tarikh hantar. Okey, jadi kita akan jumpa lagi di chapter yang berikutnya.